Dan selepas dibimbing, contohnya pada minggu yang ke-10, dalam proses proses bimbingan tu, dalam proses bimbingan tu, dalam minggu ke-7, minggu ke-8 tu, dia telah menunjukkan, masa minggu ke-7 ke-8 tu, dia telah menunjukkan peningkatan. Okey, jadi sebelum minggu ke-8 itu kan, mula-mula sekali kan, bila awak nak tengok melalui pemerhatian itu kan, awak sebenarnya nak kenal pasti itulah masalah yang berlaku pada pelajar yang tak erti membaca Quran dengan betul kan, betul tak? Jadi ada tak waktu itu melalui pemerhatian ada senarai semak tak yang boleh awak take? Tak dengar. Saya rasa bila baca Quran itu kan mesti ada macam contoh rubrik kan, mesti ada bahagian-bahagian yang you all nak pastikan dia lakukan dengan betul kan, betul tak? Besarkan sikit, orang tua tak nampak. Diam kau. Boleh dapat Dr. Alan? Boleh. Berapa perkara? Okey. Janganlah besar sangat macam tu. Kau ingat ni aku betul-betul tua ke? Berapa perkara di sini? Okey. 8. Okey, ini saya tulis 8 perkara. Oh, banyak 8 perkara. Yes. Tanda bacaan. Saya mengenal huruf. Sebutan huruf. Kelancaran. Bukan ini, sebelah ini saja Dr. Alan. Okey, atau kami akan apa? Boleh saya tahu 3 dan 4 apa bezanya? Yang tu boleh disebut kalimah satu. Yang 4 tu yang menyambung. Ita tak dengar. Okey, boleh menyebut kalimah Al-Quran tu, maknanya dia boleh sebut kalimah satu kalimah kan. Lepas tu satu perkataan. Okey, yang 4 tu dia boleh menyebut kalimah yang bersama, maknanya ada 1, 2, 3, 4 perkataan. Oh, okey. Ayat lah, ayat. Ayat tu, okey. Nombor 7 itu macam mana awak nak tahu dia tahu ataupun tidak nombor 7? Melalui pembacaan. Pembacaan Dr. Alan. Kita dapat kenal pasti bila dia baca kan. Kita dapat tengok. Kita dapat tengok dia baca tajwid dia betul tak? Itu macam grammar kan, betul tak grammar dia baca? Okey. Alright, okey. Perkara itu okey, saya boleh terima. STS, SS itu saya tak boleh terima. Itu bukan Dr. Alan. Itu bukan. Awak besar kan Dr. Alan marah, awak besar. Awak besar macam tu sebab kita tak nak Dr. Alan tengok yang tepi tu. Saya rasakan cadangan saya kan, pelajar yang awak pilih itu kan, adakah pelajar yang pilih itu kan, Bazli, saya tanya Bazli sekarang, ada tak kalau pelajar yang awak pilih itu kan, yang melalui pemerhatian itu memang tak boleh capai perkara-perkara ini? Tidak, kita pilih secara, bukan secara random, kita pilih satu kelas Dr. Alan. Satu kelas? Yes. Berapa orang? 13 orang. Oh, 13 orang satu kelas. Yeah. Tak, sekarang saya nak tanya, katakan kan dalam kalangan pelajar Muslim kan, ada tak terdapat pelajar yang memang tak boleh menguasai 8 perkara ini? Ada. Memang ada, ha? Memang ada Dr. Alan. Okey, kalau memang ada dalam kes macam itu kan, saya rasa awak boleh buat senarai semak ya tidak, ya tidak, ya tidak. Alright. Okey. Itu yang saya nak tanya selepas tu tadi. Goreng lah. Kau terus goreng lah. Kesimpulan aku masih sama sebelum kau berampus dengan rasmi siapkan kertas ini. Pasti. Diam kau. Sebelum kau keluarkan, belanja aku makan dulu, favor. Okey, Bazli. Jadi clear ha, pemerhatian boleh buat sebelum dan selepas, boleh buat dengan pemerhatian melalui senarai semak, ya tidak, ya tidak. So kita gunakan
kita gunakan senarai semak yang sama, Doktor ya? Yes, senarai semak yang sama. Mungkin dan tapi siapa yang akan memerhatikan? Saya. Oh, ustazah yang malas itu ke? Oh, okey. Dia yang paling rajin, Dr. Elon. Saya yang malas. Mungkin saya cadangkan, Bazli, saya cadangkan macam ini. Ini sebelum intervensi dan selepas intervensi, betul tak? Betul. Sebelum intervensi mungkin Bazli boleh suruh 2 orang, ustaz dan ustazah, seorang-seorang yang bukan ahli kumpulan you untuk senarai semak. Selepas intervensi, jemput lagi 2 orang ustazah itu kan untuk buat senarai semak. Tak, awak bertiga hanya memerhati di situ. Oh, maksud dia ni? Faham tak? Contohnya, okey, sekarang kan contohnya kan awak jemput Ustaz Marcus. Ustaz Marcus untuk memerhati. Awak jemput Ustazah Yati untuk memerhati, betul? Lepas itu awak bertiga, okey, Ganatra, lepas tu Bazli, lepas tu Ita di tepi. Mungkin Bazli akan suruh mereka melakukan benda itu, kemudian 2 orang akan memerhati sebab saya takut yang ustazah 2 orang yang dijemput itu mungkin bila mereka menilai itu kan, okey, ada benda yang mereka terlepas pandang. Jadi awak berdua kan memerhati tanpa senarai semak. Yang 2 orang itu memerhati dengan senarai semak. Dan jawapan itu lebih meyakinkan orang. Pemerhatian dengan senarai semak dan yang kedua tanpa senarai semak. Itu kalau macam pemerhatian kena senarai semak kan doktor kan? Kalau Ah. soal selidik, guna soalan yang sama ke tak boleh? Sama. Guna soal selidik lah. Sama. Bukan soal selidik ya, senarai semak. Okay. Jadi bila awak sebut instrumen itu dalam paper awak kan, itu dipanggil senarai semak, bukan soal selidik. You all tak buat macam Yati. Yati sana kan dia orang guna soal selidik. Kita guna senarai semak dan pemerhatian sahaja. Yes. Itu dikira kualitatif kah, doktor? Dalam kajian tindakan, kita tak kata itu kuanti ke kuali, tapi kita akan tengok bagaimana proses dia untuk mengumpul data. Sebab kalau kita nak tengok juga kuanti atau kuali kan, itu sudah pergi ke arah conventional research di mana dia boleh membunuh semua orang di sini. Oh, okey. Okay, so Bazli ada soalan lagi? Ada satu lagi soalan. Ya. Macam kita kan, kita buat penilaian, maknanya dalam kajian ini kita tengok daripada minggu pertama hingga minggu ke-10 kan. Dan dalam 10 minggu tu, kita bahagikan kepada 3 fasa. Fasa 1 daripada minggu pertama hingga minggu ke-3. Fasa 2 daripada minggu ke-4 hingga minggu ke-7. Dan fasa 3 daripada minggu ke-8 hingga minggu ke-10. Daripada fasa 1 tu, dia menunjukkan maknanya dari sudut pembacaan dia tu kurang baik lah kan. Kemudian dia meningkat melalui peningkatan dan peningkatan pada fasa ketiga dengan mendengar ulang-ulang bacaan Al-Quran itu. So itu boleh ke kalau kita buat macam tu? Fasa 1, fasa 2, fasa 3? Boleh. Lagi cantik. Maknanya, katakan contoh sekarang kan, awak ada 3 fasa. Dan pada setiap, sebelum awak mulakan fasa 3-3 itu kan, awak akan membuat senarai semak dan pemerhatian untuk kenal pasti masalah. Lepas tu bila masuk fasa pertama. Apa perempuan tu cakap? Kena senarai Semak semak. sama ke senarai semak lain? Awak boleh kekal guna yang sama. Tak ada masalah. Tapi nanti kan, pemerhatian itu hasil dia mungkin akan menunjukkan elemen-elemen yang semakin baik. Okey. Jadi pada fasa pertama awak boleh tengok. Fasa kedua awak boleh tengok. Fasa ketiga pun awak boleh tengok. Jadi nanti dalam laporan awak kan, macam Yati kumpulan dia kan, dia orang lakukan intervensi itu baru dia tulis semua, tapi yang 3 minggu itu kan you tuliskan 3 minggu itu, betul tak Yati?
Betul kan? Jadi sebenarnya sama dengan kumpulan ITA UO punya akan lebih detail lagi. Di mana habis satu fasa buat refleksi. Habis satu fasa buat refleksi. Habis satu fasa lagi buat refleksi. Maka ada 3 refleksi di dalam 3 fasa itu. Refleksi yang ringkas kan doktor? Refleksi itu boleh tulis dalam satu perenggan pun cukup. Majlis Keselamatan Negara. Okey, jelas Ita? Okey, jelas. So saya nampak cantik ya sebenarnya kan. Satu, pakai senarai semak sebelum dan selepas intervensi. Yang kedua, semasa intervensi you nak buat 3 kali fasa. 3 kali fasa akan menampakkan 3 kali refleksi. Okey, cantik, proses itu cantik, clear saya nampak proses itu. Yati pula kumpulan awak kan Zara, Fatin, jangan tukar apa-apa, dengar sahaja tapi jangan tukar sebab you all punya sudah siap Okey. Sebab masing-masing konsep berbeza. You all punya sebab buat bimbingan kelompok, dia orang tak buat, dia orang buat yang baca Quran tu kan. Jadi jangan pula awak terikut-ikut dengan cara mereka lain Okey. Mana tahu Ita pandai cakap tapi tak pandai tulis. Biasalah saya kenal dia. Tawai doktor. Doktor nak berpihak dengan cara gaduh ke? Mari sini 585 Taman Sri Moyan lorong 1I. Ita. Sebelum kau keluar dari poli kan, aku cakap dengan kau ini hadiah kau tinggalkan untuk aku kenangan kita berdua Kalau kau tak siap kan, kau keluarkan tambah sebarang ingatan, hanya bawa balik semua dendam itu saja. Kenapa ada dendam ni? Ada banyak dendam, kita dua simpan dah banyak dendam. Okay, InsyaAllah kami akan siapkan kenangan. Itu kena siapkan. Kalau kau tak siapkan, kau akan menimbulkan masalah kepada bazir yang akan acara 2 orang. Okey, dan bila kita berjaya menyiapkan, Dr. Ellen kena bagi hadiah pos ke Dukun. Tak ada masalah. Hadiah aku adalah penerbitan dalam Jostek. Yeah. Okay? Alright. So, kalau tak ada soalan dah, saya harap semua orang teruskan. Okay, jangan